Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karimil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang dimuliakan pengerusi, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang oleh Allah untuk masih lagi hidup dan diberi nikmat untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjemaah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan sedikit beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga ia menjadi satu pegangan dan kekuatan untuk kita meneruskan hidup kita sebagai seorang hamba Allah, insyaAllah. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala sebut, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya ibadun la khaufun 'alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Al-akhillau, yakni maksudnya al-akhillau, mereka yang bersahabat, mereka yang berkasih sayang di antara satu sama lain. Pada hari tersebut, yauma idzin, pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adawun, setengah daripada mereka dengan setengah yang lain bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Ya ibadun, wahai hamba, la khaufun alaikum, janganlah kamu takut pada hari ini. Wala antum tahzanun, dan jangan pula kamu merasa sedih. Alladzina amanu bi ayatina, mereka itu ialah mereka yang beriman dengan segala ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin, dan adalah mereka itu ialah golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang perihal golongan-golongan yang bersahabat. Macam mana mereka, golongan yang mereka ini bertemu dan bersahabat, berkawan di atas dunia. Berkawan boleh kongsikan kebahagiaan, boleh kongsikan perniagaan, boleh kongsikan masalah suka dan duka. Tiba-tiba di akhirat Allah Ta'ala sebut setengah daripada mereka satu sama lain bermusuhan. Sewaktu berada di atas dunia, mereka boleh sebut aku kasih kepada kamu, kamu kasih kepada aku. Tetapi di akhirat mereka ini yang dulunya kasih di antara satu sama lain, tetapi bertukar menjadi seteru ataupun musuh di antara satu sama lain. Yang mana mereka ni akan mendakwa di antara satu sama lain disebabkan mereka membina persahabatan tersebut bukan di atas jalan ketakwaan kepada Allah. Apa yang kita lihat ialah hari ini manusia kita ni, kita akan ada
manusia ni dia akan hidup dalam suasana masyarakat. Kita ada sahabat kita, kita ada rakan kita. Dan kita ni, kita lebih kurang kalaulah dalam tuan-tuan duduk di section 8 ni, kita ni tak boleh nak bersahabat dengan semua orang di section 8 ni. Kita kenal lain, kenal kita boleh kenal dengan semua orang. Tetapi kita nak bersahabat, kita nak menjadi orang baik dengan dia, rakan kongsi dan sebagainya, hanya beberapa orang saja. Dalam 10 orang paling tinggi, 15 orang dan sebagainya. Bila mana kita bersahabat, kita kongsikan masalah dan hubungan keakraban kita, yang mana kita tidak ada tali persaudaraan pun dengan dia, tetapi kita rapat. Dan orang yang rapat ini, seandainya pertali persaudaraan ataupun persahabatan yang mereka bina di atas dasar dunia, di atas dasar kerana nak mengejar dunia, orang ini di antara satu sama lain di akhirat kelak mereka akan mendakwa. Seandainya di antara satu sama lain dibicarakan, tiba-tiba masuk dalam neraka. Siapa yang akan selamat? Persahabatan yang macam mana yang akan selamat? Iaitu persahabatan yang dibina di atas dasar ketakwaan kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Allah Ta'ala nak minta kepada kita supaya kasih seseorang, benci seseorang kerana Allah, bukan kerana dunia. Kita kasih kepada suatu benda, sama ada manusia ataupun kepada suatu benda yang berada di atas dunia, kita kasih sebab apa? Kita kasih sebab Allah Ta'ala kasih. Kita sayang sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh sayang. Kita benci satu benda sebab apa? Sebab Allah Ta'ala benci perkara tersebut. Kita benci, kita tak nak kita jauhi mereka sebab apa? Sebab Allah Ta'ala benci pada mereka. Kita lakukan sesuatu benda kerana Allah. Orang inilah yang akan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mendapat pahala yang besar. Seperti mana dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, afdalul a'mali al-hubbu fillahi wal baghdu fillah. Di antara sebaik-baik amal ialah seseorang itu kasih kerana Allah dan benci juga kerana Allah. Bukan kerana kepribadian dia, bukan kerana dia ni kita benci pada dia sebab dia pernah pijak kasut kita, benci. Ataupun waktu kecil dulu dia pernah jetit telinga kita benci pada dia, tak kena gitu. Maknanya kita kasih dan kita benci pada seseorang kerana Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut al-akhillau, mereka yang bersahabat. Yauma idzin, pada hari tersebut. Bila hari tersebut? Yakni pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni tuan-tuan, yang mana kita tahu manusia ni dia akan dipersembahkan amalan mereka masing-masing. Sehingga Allah Ta'ala sebut, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Manusia ini akan dibentangkan kepada mereka segala amalan yang telah mereka kerjakan dan segala amalan yang telah mereka tinggalkan. Sama ada pekerjaan tersebut pekerjaan yang berbentuk taat ataupun pekerjaan yang berbentuk maksiat, Allah Ta'ala perbentangkan kepada kita. Waktu tersebut kita akan tengok banyak mana kita baca Quran. Waktu tersebut barulah kita akan dapat tengok banyak mana kita melakukan ibadat kepada Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan Allah Ta'ala sebut tak cukup dengan buku amalan, diri mereka sendiri juga akan menjadi bukti terhadap apa yang mereka lakukan di atas dunia. Tak boleh nak lari dah. Mulut dikunci, tangan kita bercakap. Orang yang paling dekat dengan kita sekali apa? Anggota badan kita. Yang paling dekat sekali yang boleh menjadi hujah terhadap apa yang kita lakukan atas dunia apa? Anggota kita. Mata kita bercakap, telinga bercakap, hidung bercakap, tangan bercakap, kaki semua bercakap.
Sewaktu tu kita tak lagi mana. Allah Ta'ala sebut, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Walaupun manusia ini memberikan 1001 alasan, mereka takkan lepas daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada di kalangan bila mana sampai pada hari kiamat nanti, ada golongan-golongan yang cuba nak bagi alasan kepada Allah. Pertama, datang golongan yang kaya. Dia kata, ya Allah, aku ni tak sempat untuk beribadah kepada kamu sebab aku dulu kaya atas dunia. Sehingga aku sibuk menguruskan kekayaan aku, tak sempat aku nak menguruskan ataupun nak beribadah kepadamu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut, Nabi Sulaiman alaihi salam lebih kaya daripada kamu lagi. Nabi Sulaiman memerintah daripada masyriq ke maghrib, daripada barat ke timur. Dia tidak pernah melakukan maksiat kepadaku. Kenapa Nabi Sulaiman boleh, kamu tak boleh? Allah Ta'ala tanya, jawab balik kepada orang yang bagi alasan tu. Golongan pertama. Golongan yang kedua, tiba-tiba datang pula golongan miskin. Mereka sebut, ya Allah, kami ni miskin, ya Allah, kami tak sempat untuk beribadah kepada kamu. Masa yang kami ada, kami gunakan untuk mencari rezeki, tanggung anak-anak kami. Kami tak sempat untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada kamu. Lalu Allah Ta'ala sebut, mana lagi miskin kamu berbanding dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni disebut dalam sejarah, rumah tak ada. Sebab tu kita nak ukur macam mana kita ni paling kurang ada rumah, ada tempat tinggal. Tiba-tiba, lalu datang pula golongan yang ketiga, ialah golongan hamba. Golongan hamba datang, ya Allah, kami ni tak sempat untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Sebab kami ni hamba orang gaji, ya Allah. Kami ni kehidupan kami diberikan sepenuhnya pengabdian ataupun khidmat kepada Tuhan kami. Kami tak sempat untuk beribadah kepada kamu. Lalu Allah Ta'ala sebut balik, Nabi Yusuf alaihi salam juga sebagai seorang hamba dulu. Kenapa Nabi Yusuf boleh lakukan ibadat kepadaku, kenapa kamu tak boleh? Tiba-tiba, maknanya hujah dipatahkan oleh Allah. 3 golongan dah. 1 golongan lagi datang kepada Allah, iaitu golongan orang yang sakit. Kau pandailah, sakit pinggang, kau sakit apa. Tiba-tiba dia sebut, ya Allah, aku sakit panjang dulu, lama aku sakit atas dunia, Allah. Aku sakit buah pinggang sebagai contoh. Tak sempat aku nak pergi ke masjid, tak sempat aku nak dengar kuliah, tak sempat aku nak bersedekah, tak sempat aku nak melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada orang ni, Allah Ta'ala sebut, Nabi Ayub alaihi salam sakit lama daripada kamu. Orang yang diuji dengan sakit yang teruk ialah hamba-Ku Nabi Ayub alaihi salam. Kenapa Nabi Ayub boleh beribadah kepadaku, kenapa kamu tak boleh? Kita nak jawab apa lagi, tuan-tuan? Semuanya telah kata bukan menjadi alasan untuk kita beribadah kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala bentangkan, beri peluang kepada kita untuk kita hidup di atas dunia, gunakan sebaik mungkin. Itu hari akhirat, iaitu yang disebut dalam ayat ni, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Yang mana pada hari kiamat nanti, setengah daripada sahabat-sahabat ni, setengah daripada mereka satu sama lain bergaduh, berbalah di antara satu sama lain. Kalau kita tengok kehidupan akhirat ini dengan kehidupan dunia cukup berbeza. Kalau kita pandang kehidupan dunia, kita pandang dengan pandangan zahir. Apa yang wujud di dunia, mana kita percaya benda tersebut mesti benda yang dapat dilihat. Itu kehidupan dunia. Tetapi kehidupan akhirat kita tak boleh nak melihat dengan pandangan zahir, tetapi mesti melihat dengan pandangan keimanan. Kalau kita lihat dengan pandangan zahir, agak-agak boleh kata manusia percaya tentang azab kubur sebagai contoh. Tak boleh nak percaya. Adakah manusia boleh percaya tentang hisab, tentang sirat dan sebagainya kalau mereka memandang dengan pandangan zahir? Tak boleh.
Sebab tu kita memandang akhirat dengan pandangan keimanan, barulah dia akan rasa penghayatan dalam diri kita. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan memandang akhirat dengan pandangan zahir, kita tidak akan rasa apa-apa. Sebab tu dalam satu kisah, bila mana Hasan Al-Basri, bila mana dia ni pada satu hari ceritakan kepada, mengajar kepada anak murid dia. Hasan Basri di antara tabi'in yang masyhur. Dia ni kaya pun dia, handsome pun dia, banyak ilmu pun dia, petah bercakap pun dia. Allah Ta'ala berikan kelebihan pada dia. Tiba-tiba dia pun pada satu hari dia mengajar, sebut tentang kiamat, sebut tentang akhirat, dia sebut tentang syurga, dia sebut tentang neraka. Bila dia sebut, dia nampak anak murid dia tak rasa apa-apa, relax, takut pun tak, gelisah pun tak. Bila sebut kiamat tak rasa takut, relax, nampak dengan relax. Bila sebut tentang syurga tak rasa gemar, tak rasa seronok. Tiba-tiba bila mana sewaktu dia bagi dia tengok anak murid dia macam tu, tiba-tiba dia menangis. Lalu anak murid dia tanya, wahai Tok Guru, kenapa menangis? Sebab apa menangis? Kami buat salah ke? Ada masalah ke? Cuba bagi tahu pada kami. Lalu Hasan Basri sebut, dia kata, sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat tentang syurga dan neraka, para sahabat seolah-olah melihat syurga neraka di hadapan mereka. Rasa gemarnya, rasa gemar pada syurga nak buat ibadah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila menceritakan tentang azab neraka. Sebab apa? Sebab Hasan Basri sebut, sebab hati mereka, orang yang menyampaikan dengan orang yang mendengar, hatinya bersih. Tiba-tiba aku hari ni bila aku sebut berkenaan dengan syurga neraka, kamu tak rasa apa-apa. Aku takut hati aku yang kotor walaupun hati kamu bersih. Sebab tu aku menangis hari ni, sebab aku takut hati aku yang kotor. Tu Hasan Basri. Sebab tu kita pandang akhirat ini berdasarkan dengan pandangan keimanan. Kita yakin bahawa kejadian ataupun hari kiamat itu akan benar-benar berlaku. Walaupun manusia ini menafikan, ditakdirkan seluruh manusia ini menafikan akan adanya kiamat, tetapi kita tak percaya pun dengan penafian tersebut. Sebab kita telah yakin, telah termaktub ataupun telah terpasak dalam diri kita bahawa kiamat itu benar-benar berlaku. Sebab tu kita kena pandang akhirat ni berdasarkan kepada keimanan. Sebab tu kalau kita tengok sebagai contohlah, kita tengok cerita Hindustan ni dia bahasa Urdu. Kita tengok cerita Hindustan tanpa subtitle, boleh faham tak? Tak boleh faham. Kalau kita tengok cerita pukul 2 sampai pukul 5 tu, ataupun 3 jam tu, tak faham satu abu. Tahu-tahu hero langkah bukit, langkah longkang, hebat tu ya. Dia buat lawak pun tak suka. Dia sedih pun tak menangis. Sama. Kalau kita tengok dengan ada subtitle ataupun kita faham bahasa tu, agak-agak macam mana? Agak-agak rasa dalam 3 jam tu 2-3 kali kita menangis. Sebab apa? Sebab timbul penghayatan. Sebab kita faham, mengerti seolah-olah kita berada di sana. Begitu juga dengan hari kiamat. Kena letakkan diri kita pada tempat tersebut, barulah timbul penghayatan dalam diri kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka yang akan selamat illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang mereka bina persahabatan ini di atas dasar ketakwaan kepada Allah, di atas dasar agama. Mereka berpisah, berjumpa kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ni lalu Allah Taala sebut pada mereka, ya ibadun, wahai hambaku. Ni orang yang bertakwa ni. La khaufun alaikum, jangan kamu takut pada hari ini. Mana? Hari kiamat nanti. Jangan kamu takut walaupun kamu menyaksikan berapa teruknya, dahsyatnya azab yang akan ditimpakan kepada manusia hari ini. Jangan kamu takut, sebab kamu akan diselamatkan dengan rahmatku. Wala antum tahzanu, dan jangan pula kamu merasa sedih
dengan luputnya amalan-amalan yang telah kamu lakukan di atas dunia. Lepas tu kalau kita tengok dalam ayat ni, kenapa Allah Ta'ala sebut jangan takut? Sebab dahsyat sangat akhirat ni. Disebut, saya nak ambil satu part je. Disebut dalam kitab, bila mana manusia ni dibangkitkan oleh Allah. Lepas kita bangkit 1000 tahun pula, barulah proses hisab. Kita hidup berapa tahun hari ni? Paling lama pun 70 tahun, 80 tahun. Tetapi kita ni daripada bangkit daripada kubur, nak pergi kepada alam tempat mahsyar. Dan sebelum dihisab, sebelum Allah Ta'ala panggil seorang-seorang, 1000 tahun pula. Kita nak hidup macam mana? Lepas tu, bila mana manusia ni dihalau ke tempat mahsyar tersebut, dan manusia ni diasak, sehinggalah teresak-esak, tepat, sesak jadi penuh. Seperti mana ulama sebut, seperti mana kita tengok ikan sardin dalam ting. Manusia ni dia akan pijak di antara satu sama lain, sebab ramai sangat antara manusia. Kalau tuan-tuan pernah pergi tempat ramai, mana tempat ramai tuan-tuan pernah pergi? Kalau orang muda pernah pergi demonstrasi, tak pernah lagi pijak antara satu sama lain, walaupun kita nampak esak dah, tersesak dah. Tapi manusia pada waktu tu sesak daripada tu 10 kali ganda lagi tu pada tu lagi. Tiba-tiba kita lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya mengambil neraka jahanam untuk tunjukkan di hadapan manusia. Ni sewaktu bermula start lagi perbicaraan, Allah Taala minta ambil neraka jahanam. Tiba-tiba malaikat ambil neraka jahanam letak dan tunjukkan di hadapan manusia. Terkejut manusia, dan sebabnya dahsyatnya neraka jahanam. Neraka jahanam cuba nak mengeluarkan api dia, seolah-olah nak menerkan mereka yang melakukan kemungkaran dan mereka yang melakukan maksiat pada Allah Ta'ala di atas dunia. Dahsyatnya, sehingga Allah Ta'ala sebut kepada hamba dia, la khaufun, jangan kamu takut. Jangan kamu takut pada hari ini, sebab kamu akan selamat. Siapa yang akan selamat tu? Allazina amanu bi ayatina, mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka itu ialah mereka yang mati dalam Islam, yang mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu khabar disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna fi, di manakah mereka yang berkasih sayang kerana aku? Fa wa izzati, demi kebesaranku, wa jalai, demi kemuliaanku, al yauma, pada hari ini, azilluhum, aku akan menaungi mereka, bizilli, dengan naunganku, yauma la zillun illa zilli, yang mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Sebab tu dalam satu hadis lain Nabi sebut ada 7 golongan yang akan diberikan naungan arasy oleh Allah Ta'ala di hari akhirat, ialah di antaranya ialah mereka yang berkasih sayang kerana Allah, berjumpa dan berpisah kerana Allah. Dalam satu khabar disebut bahawa ayyuta birajulin mu'minin fi yaumil qiyamah fatuzanu a'maluhu fatarjahu sayiatihi alhasanati. Di akhirat nanti dihadirkan ataupun Allah Ta'ala datangkan seorang lelaki yang beriman pada hari kiamat. Kemudian bila mana diberikan perbicaraan amalan mereka, tiba-tiba ditimbangkan amalan lelaki tersebut, tiba-tiba berat di sebelah kejahatan daripada sebelah kebaikan, fayu'maru bihi ilan nar, maka Allah Ta'ala perintahkan lelaki ini supaya dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu, maka orang ni berkata, lelaki ini sebut, ya Rabbi amhilni sa'atam istauhaba min ummi hasanah. Dia sebut, dia kata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah sekejap hukuman aku. Aku nak minta
pertolongan daripada ummi aku, daripada ibu aku. Lalu Allah Ta'ala berikan penangguhan kepada lelaki ini dan minta untuk pergi berjumpa dengan ibu dia. Lalu bila mana dia jumpa dengan ibu dia, dia sebut, ya ummah, wahai makku, billadzi rabaitani, yang telah mendidik aku di atas dunia, wa ballagtani fi ila kulli ihsanin habbali hasanatan min hasanatika kai anjua minan nar. Dia sebut, wahai umat, wahai makku yang telah mendidikku, yang telah mensampaikan kebaikan kepada diri aku, berikanlah, aku minta kepada kamu hari ini wahai mak, berikanlah aku sedikit kebaikan. Dengan kebaikan tersebut mudah-mudahan aku dapat menyelamatkan diri aku daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi jumpa kepada mak dia. Apa mak dia kata? Kalau atas dunia ni kita minta dengan mak dia, mak, kalau kita minta dengan mak kita akan bagi. Tetapi ini ialah bila mana di akhirat nanti, mak tersebut apa? Fatakulu ya bani inni ajizun fi sya'ni. Wahai anakku, hari ini aku rasa lemah pada hari ini. Wa mutahayyiratun fi amri fa kaifa yumkinuni an akhlisuka al-yawm. Dia sebut, aku juga bingung pada hari ini, macam mana aku nak selamatkan kamu daripada azab Allah. Aku pun rasa tak selamat hari ini. Mana hari yang kucah bilau tu. Fayaqbasu minha, dan dia menjauhkan daripada ibu dia. Ya'ti ila jami'i aqrabaihi fayaqbasu minhum jami'an. Lalu dia pergi jumpa kepada saudara-saudara dia yang lain, mudah-mudahan dia mendapat pertolongan juga. Tiba-tiba mereka juga menjauhkan diri daripada lelaki ini. Fayamurullahu ta'ala bihi ilan nar, maka tiba-tiba lalu Allah Ta'ala minta supaya lelaki ini masuk dalam neraka. Fayarahu khaliluhu yasaqu ilan nar. Sewaktu dia nak dihalau dalam neraka, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki, kawan dia di atas dunia, yang dia tiba-tiba dihalau masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka juga. Fayaqulahu al-khalilu wahabtu laka jami'u hasanati liyanjuwa ahaduna minan nar. Lalu lelaki ni sebut, dia kata, wahai lelaki, dia sebut kepada kawan dia, dia kata, kita ni sahabat atas dunia lu, kamu ambillah kebaikan yang ada padaku, mudah-mudahan salah seorang daripada kita ni dapat selamatkan diri daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Hebatlah bina di atas dasar keimanan dan di atas dasar takwa. Cuma masing-masing ada buat maksiat, tiba-tiba masuk dalam neraka. Jumpa di mana? Jumpa dekat-dekat dengan nak masuk dengan pintu neraka. Lalu pemuda ni, lelaki ni ambil bagi kebaikan yang ada pada dia. Bila timbang, dia ada kebaikan, cuma berat di sebelah kejahatan. Dia kata, kamu ambillah kebaikan aku ni, aku bagi kepada kamu, mudah-mudahan salah seorang daripada kita ni dapat selamat daripada azab neraka. Kalau tak dapat masuk syurga dua-dua pun tak apalah, kita masuk salah seorang pun tak apa dah. Lalu bila mana dia sebut macam ni, Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar tentang perkataan lelaki ini. Lalu diberikan nikmat keduanya di atas dasar mereka kasih dan sayang kerana Allah. Allah Ta'ala angkat darjat dan diberi keampunan oleh Allah Ta'ala keduanya, dan dimasukkan ke dalam syurga. Hebatlah. Itu yang kita lihat ialah bagaimana dasar ataupun kita sebut persahabatan yang dibina di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau kita tengok hari ini, ialah kita diberi kesempatan hidup di atas dunia ni sekali sahaja. Seandainya kita gagal berada ataupun kita gagal mendapat kejayaan di atas dunia, tak semestinya kita akan gagal buat selama-lamanya di atas dunia. Walaupun kalau kita gagal hari ini, kita boleh cuba esok. Kita gagal mendapat keputusan yang cemerlang hari ini, kita boleh cuba esok lagi, kita boleh cuba tahun depan. Masa tu Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk berjaya. Kalaulah seorang tu
tidak untung rugi hari ini berniaga, mungkin esok dia akan untung, lusa dia akan untung. Itulah sifat dunia. Dunia ni kita boleh berusaha selagi mana Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tapi kena ingat, kalaulah sekali gagal di akhirat, kita akan gagal buat selama-lamanya. Berjaya akhirat itulah berjaya yang hakiki. Orang yang berjaya di akhirat, mereka ni takkan gagal. Orang yang gagal di akhirat, mereka ni takkan berjaya. Sebab tu berapa ramai orang yang berangan-angan bila mana Allah Ta'ala ambil nyawa mereka dan mereka nampak tentang kebenaran Islam, mereka nampak mereka ni melakukan maksiat atas dunia, mereka nak kembali semula atas dunia. Rabbana absarna wa sami'na. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut bila mana golongan ini, golongan nak kembali pada dunia. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat hari ini, wa sami'na, kami telah mendengar hari ini, farji' na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah kepada dunia untuk kami melakukan amal ibadat kepada kami. Sebab apa? Sebab mereka ni telah gagal nak cuba semula. Tetapi Allah Ta'ala bagi kedak, Allah Ta'ala tak berikan kesempatan lagi kepada orang ni. Sebab gagal di akhirat bermakna gagal buat selama-lamanya. Begitu juga mereka yang berjaya. Berjaya yang hakiki yang disebut oleh Allah, famazuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad fat. Siapa yang dapat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada api neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga, mereka ini ialah mereka yang berjaya. Kita pilihlah. Agama telah memberikan satu guide dan panduan pada kita. Berjaya macam mana, gagal macam mana. Kalau kita nak berjaya, pilih jalan agama. Kalau kita nak gagal, kita pilih jalan yang menyalahi agama. Kita hidup pada hari ini sebagai hamba Allah. Kita buat segala pekerjaan mesti kerana Allah. Kalau kita belajar, kita buat, kita berniaga kerana benda lain, itu menunjukkan kita ni bukan lagi hamba Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni yang terakhir. Kalau kita lihat hari ni, dunia ni dah semakin hampir menuju kepada kemusnahan dia. Kalau tuan-tuan tengok dunia sekarang dah menunjukkan kemewahan, dah menunjukkan keseronokan. Kenikmatan dunia semakin menonjol, semakin menonjol, semakin menonjol. Kalau dulu kita tengok benda-benda pelik hari ni tak timbul. Contohnya handset. Handset dulu kita tengok 70 tahun lepas ada tak? Handset tak ada, dia ada telefon. Kalau 10 tahun lepas, 20 tahun lepas lah kita ambil 1993, 1992. Orang yang pakai telefon ni sama besar dengan botol air ni. Dengan ada wayar dan sebagainya, wayar panjang dan sebagainya. Tu dulu, dunia dulu. Sekarang ni dunia semakin canggih, dunia telah menunjukkan keseronokan dia. Kereta dengan model yang pelik-pelik. Apa tanda dia tuan-tuan? Tandanya ia dunia semakin menghampiri kemusnahan dan pengakhiran. Seperti mana kalau tuan-tuan tengok cerita Bollywood lah sebagai cerita Hindustan. Dekat-dekat dengan akhir, apa adegan, apa yang ditonjolkan dalam cerita tu? Dia tunjukkan satu adegan yang menarik, yang penonton boleh menilai cerita ni sedap tak sedap. Dekat-dekat dengan akhir barulah hero akan menang. Dekat-dekat dengan akhir barulah klimaks dia punya cerita, barulah hero akan dapat selesaikan masalah. Nak kata adegan yang seronok. Begitulah dunia. Dekat-dekat dengan akhir dia akan tunjukkan keseronokan dia. Kita dapat seronok hari ni. Dulu kita tak pernah bayang pun keseronokan yang kita jumpa hari ni. Kalaulah seseorang tu tenggelam dengan keseronokan ini dan lupa kepada akhirat, dia akan gagal buat selama-lamanya. Sebab tu kita diberi agama, kita diminta berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran, istiqamah dengan agama. InsyaAllah kita akan selamat. Siapa janji? Nabi janji pada kita, Allah Ta'ala janji pada kita. Istiqamah dengan agama, pegang betul-betul dengan agama, orang ni akan selamat. Kita pilih, pilihan pada kita. Sama ada nak berjaya ataupun tak berjaya.
Kita hidup atas dunia, kita tidak ada pilihan kecuali nak berjaya mesti ikut syariat, mesti ikut undang-undang Allah. Jadi cukup sekadar itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Tazkirah kita pada pagi ini, moga Allah taala berikan kita peringatan semula supaya kita ni tidak lupa kepada akhirat. Semua dah tahu belaka dah ni. Cuma kita peringat semula. Dah kata dah belajar banyak kali dah, cuma kita peringat semula. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita rahmat, memberikan kita keampunan untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak mempromosikan sedikit. Saya tak tahulah sama ada dah ustaz yang bawa ke tempat ni sebelum daripada ni, iaitu berkenaan dengan istimewa antarabangsa pada ummah kali yang ketiga yang akan diadakan pada minggu ni lah, pada hari Khamis ni, bermula hari Khamis ni 19 hari bulan, yang akan dibuat di Masjid Rusila Marang. Ini adalah istimewa antarabangsa ataupun istimewa ulama sedunia kali yang ketiga dibuat. Kali yang kedua dibuat pada tahun 1993 juga di Rusila. Jadi pada kali ini dia target sasarkan seramai 200,000 orang peserta yang akan hadir, dan bajet dalam 900,000. Dan yang telah mendaftarkan untuk hadir di bawah istimewa ataupun di bawah Kesatuan Ulama Sedunia ni, ulama daripada 30 negara yang akan turun. Jadi memohon sumbangan tuan-tuan untuk nak meringankan, nak melancarkan lagi program ataupun istimewa untuk kali ini. Dan satu button bash ni dengan harga RM5. Satu button bash dengan harga RM5, dan button bash ni sebagai peserta. Mana kalau tuan-tuan nak jadi peserta, nak jadi pemerhati dan sebagainya kepada istimewa ni, mana kita ataupun dijual dengan harga satu ni RM5. Mana kalau nak derma lebih, insya-Allah kita mengaulakan, kita persilakan. Mudah-mudahan dapat dengan sedikit sumbangan yang kita bagi ni dapat memberikan kelancaran kepada program yang akan dibuat pada minggu ni, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.